Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. Sekarang ni guys, korang nampak tak? Sekejap. Sekarang ni pukul 11 malam. Pada pagi tadi aku tak ada buat vlog. Adalah sikit-sikit tapi terlalu pendek. Time aku nak cakap mesti bunyi macam-macam. Sekarang ni bunyi polis ke ambulans tu. So hari ni aku duduk rumah je, tak keluar ke mana pun. Banyak gila benda-benda yang aku settlekan macam-macam. Tadi pun aku ada upload satu video review pasal Insta360. Pada korang yang belum tengok, korang boleh tengok. Manalah tahu korang berminat. Untuk buat video unboxing dan review tu pun aku ambil masa agak lama. Bukan apa, sebab aku sendiri sebelum ni kalau korang tengok video-video unboxing aku banyak buat unboxing dan review tu tak ada sangat. Sebab bila aku buka dan aku share terus dengan korang. Jadi apa yang aku dapat belajar daripada segi unboxing dan review ni, dia kena take time sikit. Contoh katalah aku beli Insta360, aku kena take time, bagi masa dekat aku at least sebulan untuk aku guna pakai dan kumpul footage-footage yang boleh dimasukkan dalam video unboxing dan juga review. Sebab aku juga sebagai pengguna, kalau aku berminat ke sesuatu produk, aku akan buat carian dulu dekat YouTube kan. Kita nak tengok review tu penuh ataupun tak informasi yang dibagi tahu, berguna ataupun tak, bagus ke tak, sesuai ke tak untuk kegunaan aku. Aku harap video tu sedikit sebanyak membantulah korang. Banyak lagi produk-produk yang aku perlu review, so benda tu semua kena take time sikit. Kalau korang tengok vlog semalam, aku ada makan pelor. So itu adalah resepi daripada bini aku lah, bini aku yang masak kan. Aku masih ingat lagi masa pakcik aku datang tahun 2017 tak silap aku. Yes, 2017. Dia datang dan dia masak pelor. Time tu adalah pertama kali aku makan pelor. Aku rasa memang macam gila, sedap gila lah kan. Sampai sekarang aku terngiang-ngiang lagi dia punya kesedapan tu. Memandangkan hari ni aku banyak lepak dekat rumah je, dan aku pun susun delete file macam-macam lah dengan aku punya komputer kat belakang ni. Kebanyakannya komputer-komputer aku tak adalah banyak sangat file. Semuanya aku banyak simpan kat tempat lain. Dan sekarang ni aku tengah nak masukkan data-data aku dalam aku punya cloud sendiri. So bila aku tengok aku punya iCloud, aku tengok aku punya Dropbox, so macam-macam video lah aku jumpa dalam tu. Kebanyakan video-video yang aku jumpa semuanya video-video lama. Dan masa tu aku masih belum buat lagi YouTube. Cuma minat aku dengan video tu pada dulu lagi memang dah ada. Banyak sebenarnya video-video aku, ada yang hilang, ada yang crash, ada yang hard disk rosak. So macam-macam lah. Jadi bila aku dah start buat YouTube ni, banyak file-file yang aku edit dan juga upload dekat dalam YouTube. Aku rasa macam best. So maksudnya banyak gila space-space yang aku boleh padam, dan ada memori yang aku simpan dekat internet. Dan aku sendiri sebenarnya ada 2 account YouTube, 3 lah. Macam Munji Goodman ni satu, lepas tu ada satu lagi private, dan satu lagi juga pun private. So maksudnya bila aku edit setiap video, katalah vlog semalam, panjang sebenarnya. Jadi aku just edit mana yang tak perlu pun masih panjang lagi, dalam 1 jam 30 minit macam tu. Dan aku upload ke account private aku, dan kat situ langsung tak ada lagu apa semua, dia just macam raw footage lah. Jadi dekat aku punya hard disk aku dah boleh padam. Yang untuk final punya editing aku upload dekat channel aku. Maksudnya yang tu yang pendek punya, dan letak lagu, background apa semua. Bukan apa, sometimes aku tak nak simpan file yang besar-besar sangat dalam PC aku. Lagi satu, yang bagusnya bila kita nak buat carian dekat YouTube ni lebih mudah. Aku just type je apa yang terfikir kepala otak aku kan. Sebab kalau aku simpan kat PC pun, nanti aku yang pening nak cari file tu dekat mana apa semua. Boleh sebenarnya kalau pandai organize lah, tapi bila dah terlalu banyak, pening. So, jom aku share dengan korang klip tahun 2017. So sekarang ni aku pakai lens 35mm. Itu yang dia nampak macam jarak dia dekat sikit. Cumanya yang best lens ni aku suka dia punya aperture 1.8. Dan kalau untuk buat cinematic memang cun gila lah. Macam vlog semalam kalau korang tengok part aku try pakai Weebill 2 tu, kebanyakannya aku pakai lens ni, dan lepas tu aku tukar kepada lens yang wide, iaitu 14mm. So jom guys, kita layan video-video masak daripada pakcik aku. Tarikh aku rakam video ni adalah 23 April 2017, iaitu lebih daripada 4 tahun, hampir ke 5 tahun. So masa ni rumah aku masih belum renovate lagi, dapur pun biasa je.
Today we cook plov. So itu adalah aku masa muda. Ni pakcik aku, Original chef from Uzbekistan. Muzaffar Raya. nama dia Muzaffar. Beef, onion, So bahan-bahan dia macam biasalah, daging apa semua dan sebagainya. Sedap, daging macam yang korang tengok gambar ni sekarang ni. Okey, daging ni dia ada lemak-lemak dia tau. Dia macam rib punya bahagian tu, itu yang sedap gila. Periuk-periuk yang sama aku pakai sampailah sekarang. Masa ni masih baru lagi, kalau kita tengok pun masih berkilat je kan. So masa ni pakcik aku bagi tahu jintan manis adalah bahan utama untuk plov. Dia untuk aroma plov tu. a lot of carrot. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana pakcik aku masak. Maybe kita pun boleh belajar pada situ pada korang yang masak plov lah. Pada korang yang tak masak tu, tengok je lah. So, kalau korang tengok belakang tu, baju kotor berlambak-lambak kan. Jangan pandang tu, jangan hiraukan. Okay? So, pakcik aku masukkan dulu daging. First food. So, pakcik aku first kali dia masukkan daging tau. Bukannya bawang. Ada orang masukkan bawang, lepas tu masukkan daging. Tapi pakcik aku punya style, dia goreng dulu daging. Kenapa dia goreng daging dulu? Supaya daging tadi tu lembut dan hampir masak. Lepas tu minyak yang banyak tadi tu pun ada bau-bau daging. Lepas tu barulah dia masukkan bawang. Sebab kalau dia masuk bawang dulu, takut bawang tadi tu akan hanyut. Dan time ni dia akan tabur banyak gila jintan manis. Kalau kita tengok pun warna dia pun dah tukar jadi warna kuning-kuning sikit. Kucing aku letak kat luar. Dia dah mula gila-gila dah, lari-lari. Bahaya kan kamera aku ni jatuh lagi. And yang sedihnya guys, tadi aku call tempat kedai yang nak repair aku punya kamera tu. Diorang cakap diorang tak boleh nak buka. Diorang tak berani, takut nak buka-buka. 2-3 hari diorang try nak buka, tak boleh. Tak tahulah sebab lens tu dia punya patah ke apa ke dalam, dia dah melekat dekat body tu. So nak tak nak aku kena pergi the curve, hantar kat diorang. So tak tahulah berapa harga Sony kan, harap-harap tak adalah mahal sangat. So jom kita sambung. So then put Pepsi inside. No. And part ni bagi aku yang best gila sebab banyak gila daging dia letak. Kalau macam banyak ni satu keluarga okey lah makan. So plov ni guys, dia macam-macam cara nak masak, macam-macam resepi. Lain orang lain cara masak dia, tapi yang penting rasa dia tu. So pakcik aku tabur lagi jintan manis. Aku kan sebenarnya kan video ni masa aku buat ni, aku ingat aku nak upload tau, dan edit nak upload. Macam mana aku tak tahu, sampai sekarang aku tak edit-edit dan tak upload lagi. Jadi aku abadikan video ni dalam this vlog. Sebab tu kalau korang tengok tajuk vlog ni, lepas 4 tahun baru nak upload this video. Korang tengok carrot berapa banyak dia letak, hampir penuh. Sebab carrot ni walaupun banyak, nanti dia akan lembut tau. Aku rasa aku nak try lah masak plov macam ni. Aku tak pernah lagi masak plov, selalunya bini aku yang masak. Dan salah satu reason masa aku record video ni adalah untuk simpanan aku, supaya kalau aku nak masak, aku boleh tengok balik this video. So kali ni aku tengok bersama korang, aku share bersama korang. Cumanya aku tak pasti lah berapa biji dia pakai carrot, but kalau kita tengok this video memang banyak gila dia pakai. Aku rasa maybe dalam 6 kot, 6 ke 7 ke tak tahu lah. And beras pula pakcik aku pilih beras rebus. Dia macam warna perang-perang sikit. So kita letak dalam mangkuk, lepas tu kita akan rendam dulu beras ni 3 mangkuk baik. Lepas tu tabur garam sikit, garam kasar. Beras yang direndam tadi tu pun letak garam lagi sikit. Tapi time ni memang bersepah gila rumah aku, sebab time ni kita orang baru balik shopping tau, shopping barang-barang dapur. So lepas tu kita masukkan air, ikutlah berapa banyak air aku pun tak kira time ni. Tapi kalau kita tengok kat sini satu jug besar tu, kalau korang biasa makan plov, korang tengok aku makan plov, selalunya aku ada picit-picit bawang putih tu. Macam ni lah dia buat persediaan untuk bawang putih tu. Dia kena buka bawah tu sikit supaya apa tau, supaya nanti bawang putih tu dah masak, bila kita tekan dia keluar pada atas. Kalau korang tak potong bawah tu, nanti dia susah nak keluar. Just kopek je kulit-kulit atas dia tu. Tapi jangan
kopek semua. Kasih dia nipis je. And then letak je kat tengah-tengah. Macam bini aku masak hari tu 1 biji je. Tapi yang pakcik aku pakai ni dia pakai 2 biji. Tak kisah sebenarnya ikut nak letak 3 ke, nak letak 4 ke. Kalau korang suka letak banyak kan. Ini warna putih ni, ini adalah lemak-lemak daging. Memang kalau pergi pasar tu ada jual lemak-lemak tu. Dia nak sedap lagi lemak kambing lah. So kita toastkan beras yang kita dah rendam tadi. Kita keluarkan dan asingkan lemak kambing tadi. Jangan campur dengan nasi tu dulu. Kemudian barulah kita letak beras. Tapi letak pun slow-slow, relax-relax, chill-chill je. So beras tadi, bila korang dah letak, jangan gaul terlalu kuat. Gaul macam pakcik aku buat ni. Slow-slow. Lepas tu pinyik-pinyikkan sikit. Сколько что будет свариться? Рис? Ну пока это воду не... Till water dry. Lepas tu tabur lagi jintan manis. Banyak bai. Dia lagi banyak lagi sedap lah. Ni masa samir kecil. Masa ni umur Samir nak masuk ke 4 tahun. Masa ni dia 3 tahun lebih lah. Besar-besar Malik. So pelof kita pun dah hampir masak. Dia just cucuk macam tu je cili. Dia sebenarnya nak sedap bukan pakai cili api. Dia ada cili dia besar sikit berbanding dengan cili api ni. Tapi kat Malaysia tak ada cili tu. So kita boleh je pakai cili api. Kita ratakan je macam tu. Tenyih. Hai, lapar pula aku tengok. So guys, this is it. Включаем газ. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ingat kenapa pakcik aku letak apa ni macam bekas warna putih tu. Ya. Вот. Села пли. So ni cara hidang dia. Apa yang kita perlu buat, keluarkan dulu cili-cili tadi. Jangan sodok je sebab cili ni tadi kita akan gunakan untuk dekor kat kita punya makanan. Lepas tu kita korek pula, ambil daging-daging tu dulu, lemak-lemak tadi tu, keluarkan, asingkan. Tinggalkan nasi je dekat dalam bekas tu. Dah lepas kita letak dalam pinggan, barulah kita letak daging-daging tadi kat atas tu. Tulang-tulang tu buang. So macam tu lah orang Uzbek menyediakan pelof yang sempurna. Last kali kita letak bawang putih kat atas. Aku nak cari makan jap, lapar. So guys, sekarang ni aku makan bihun goreng. Bihun goreng mamak. Tadi aku beli saja simpan. Memang standby untuk malam editing. Okay guys, aku edit menggunakan Final Cut Pro. Selalunya apa aku edit, aku record je and then aku akan paste dekat timeline ni. Kalau korang tengok, ini aku belum cut apa-apa lagi. Kalau korang nampak dekat sini, total vlog 96 adalah 32 minit. Jadi aku akan cut. Aku share sikit lah dengan korang tips macam mana korang nak edit supaya vlog korang ataupun video korang tak nampak macam keboringan sangat. Sometimes dalam video kita banyak gila kita tak cut. Maksud aku adalah orang tengok video kita tu, dia bukannya nak tengok sangat kita bercakap, dia nak dengar apa yang kita cakap. Beza dia tak nak tengok kita bercakap, tapi dia nak dengar apa kita cakap. Kita kena buat short, make it simple. Maksudnya direct to the point. Tapi kalau kita terus direct to the point, orang tak akan faham penjelasan kita. So salah satu cara untuk kita mempercepatkan percakapan kita, apa yang aku selalu buat adalah, kalau korang tengok, nampak tak ni? Timeline ni dia macam ada high, ada low, kosong macam ni. High, kosong. Okay, selalunya apa aku akan buat? Okay, yang ni, part ni aku akan cut. Aku akan cut dan aku akan cut. Dan aku akan delete je terus. So percakapan kita tadi tu, dia akan terus sambung. Ini yang awal-awal tadi korang tengok. Pukul 11 malam. Pada pagi tadi aku tak ada buat vlog. Adalah sikit-sikit tapi terlalu pendek. Okay, part ni aku akan potong. Akan terus sambung je bercakap.
sikit tapi terlalu pendek. Time aku nak cakap mesti bunyi macam-macam. Sekarang ni bunyi polis ke ambulans. Okay, dan aku akan cut dan terus sambung. So, hari ni aku duduk rumah je, tak keluar ke mana pun. Even kadang-kadang space kecil yang macam ni pun aku cut juga. Kita dengar apa yang aku cakap time tu. Manalah tahu korang berminat. Okay. Okay, okay, aku tak nak. Aku just nak terus je. Maksudnya percakapan aku tu berterusan. Korang boleh tengok, manalah tahu korang berminat untuk buat video unboxing dan review tu pun. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Aku perasan ramai yang dah buat macam ni, tapi ramai juga yang masih belum buat. So pada korang yang edit video, tak kisahlah, sometimes vlog kita tu terlalu panjang, 17 minit, 20 minit. Tapi sebenarnya dalam 20 minit tu banyak space, banyak kan. So semua tu benda tu kita cut, korang sendiri akan tengok dia punya different macam mana korang punya vlog selepas korang edit dengan vlog-vlog sebelum ni. Ataupun video-video sebelum ni lah, tak kisah. Bukan apa, kita nak pendekkan dan kita nak mempercepatkan video tu supaya orang tengok dan terus faham apa yang kita nak sampaikan. Satu. Dan kedua, kita pun tak naklah mengambil masa yang terlalu banyak daripada viewer. Viewer pun dia nak tengok walaupun video tu pendek tapi padat, ataupun video yang panjang dan padat pun diorang akan boleh tengok dan stay. Kena tahu juga cut-cut ni pun sebenarnya ada part-part dia. Ada yang tak perlu kita cut, ada yang perlu kita cut. Bukan apa, sebab sometimes ada video tu dia memang sengaja nak momen-momen tu supaya dia nak viewer feel. Contoh katalah macam story yang seram ataupun story yang menyayat hati. Kita memerlukan momen-momen silent ni. So guys, aku rasa itu saja vlog untuk hari ni. Kita akan jumpa besok. Besok aku tunggu aku punya kamera sampai. Tengoklah kalau sempat besok juga aku akan pergi The Curve. Kalau tak sempat maybe lusa lah kot. So, apapun jaga diri guys. Pada korang yang tertanya-tanya baju apa ni, ini adalah baju Good Gang. Kalau korang nampak kat sini, goodgang.co. Ini adalah version kedua. Dan kali ni aku buat dua warna. Warna kelabu dan juga warna hitam. Apa-apa kalau korang nak tengok, ada di goodgang.co. Besok aku ada buat penghantaran sebab ramai yang order semalam dan juga hari-hari sebelumnya. So besok aku akan buat penghantaran kepada semua yang order. And terima kasih banyak-banyak guys. Kita jumpa besok. Assalamualaikum.